Kan salah. Pasal dia silap bagi maklumat. Okay. Sekejap tunggu jumlah orang. Tunggu awak. Tak ada 3 orang jadi lah. Ini yang buat ni batu salam. 2 orang dah. Dapat. Ada 2 orang jap. Enam. Okay. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berkumpul lagi pada malam ni. InsyaAllah seperti biasa, minggu yang kedua dan juga keempat kita ambil tajuk fiqh, dan insyaAllah minggu depan mungkin tengok keadaan macam mana. Kalau sekiranya diizinkan Allah Ta'ala untuk kita berjumpa secara live, kita mungkin tengok sama ada nak habiskan tajuk atau tidak. Sebenarnya kita buat tajuk ke-6. Saya minta maaf waktu Abu Talha tanya saya. Saya ambil perjalanan tadi daripada Perlis balik ke Kuala Lumpur. Jadi saya tak perasan. Tajuk kita sebenarnya pada malam ni adalah masalah iktisad, ekonomi. Sebab yang terakhir kita bincang itu, kita kata Islam ni sempurna dari segi sudut masalah kemasyarakatan kan. Macam mana Allah Ta'ala jadikan kita masyarakat, bila kita ada jiran, ada sekian sebagainya, macam mana kita nak jadikan hubungan kita dengan orang sekeliling kita jadi baik. Kan Allah Ta'ala suruh kita dengan pesanan-pesanan yang sangat banyak dalam manusia dengan keluarga dia, keluarga dengan jiran dia, kemudian dengan negara, dengan masyarakat, pemimpin dengan rakyat. Semua sekali itu ada Islam susun dan atur supaya manusia ni sentiasa di atas laluan yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini beza di Islam, berikan semua maklumat ataupun panduan. Tapi kadang-kadang kita tak jumpa saja panduan tersebut, mungkin kerana kurang mengkaji Al-Quran atau kurang bertanya kepada orang yang selayaknya. Baik, hari ini sepatutnya yang ke-6 lah. Bukan yang ke-7. Pasal yang ke-5 kita ambil tu, yang ke-5 berkenaan dengan tajuk kemasyarakatan. Yang ke-5. Muka surat yang hari tu kita ambil yang ke-5. Yalah, kemasyarakatan tu. So yang ke-6 lah, hari yang ke-6. Hari tajuk ke-6 berkenaan dengan iktisad. Macam mana Islam ini agama sempurna dari sudut ekonomi. Sebab kalau kita fahamkan banyak perkara yang berlaku, orang menyangkakan bahawa Islam ni agama ni membuang dunia dan tidak mahu ada hubungan dengan dunia. Lalu memberikan persepsi yang buruk, seolah-olah macam kita dekat dunia ni abaikanlah semua kerana tempat kita akhirat saja. Tapi itu tidak sama sekali. Mari kita baca di mana baik. Qala al-muallif rahimahullah, berkata pengarang kita, semoga Allah rahmati beliau, wa amal mas'alatu sadisatu, adapun persoalan yang ke-6. Allati hiya, yang ia adalah mas'alatul iqtisad, persoalan tentang ekonomi. Faqad awdaha al-Qur'anu usulaha allati yarji'u ilaiha jami'ul furu'. Dia kata sungguhnya telah menerangkan Al-Quran Karim usul bagi ekonomi, yang kembali kepada usul-usul tersebut semua cabang-cabang tentang ekonomi. Wa dzalika anna masail al-iqtisadi raji'atun ila aslain. Dan itu adalah kerana persoalan-persoalan ekonomi ni adalah kembali kepada 2 usul. Al-awwalu, yang pertama, husnul nazari fi iktisabil mal, pandangan yang baik kepada penghasilan harta. Mana cara kita dapatkan harta? Pasal actually ekonomi itulah how do you get your money. Kemudian asani, yang kedua, husnul nazari fi sarfihi fi masarifihi. Kita pandangan yang baik
pada pengagihan atau pembelanjaan harta tersebut pada laluan-laluannya, tempat-tempat perbelanjaannya. Fandur kaifa fatahallahu fi kitabih at-turuqa ila iktisabil mal bil asbabil munasibati lil muru'ati wad din. Dia kata, lihatlah bagaimana Allah Ta'ala membuka dalam kitabnya jalan-jalan kepada menghasilkan harta, mendapatkan harta dengan sebab-sebab yang sesuai dengan maruah dan juga agama. Ana rasabila fi dhalika qala. Allah Ta'ala terangi jalan pada itu dengan berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-10, dan itu adalah sebenarnya balik pada asal sebelum daripada perintah untuk boleh keluar mencari rezeki itu. Allah Ta'ala terangkan berkenaan dengan bila dikeraungkan azan untuk Jumaat, maka tinggalkanlah jual beli. Jadi lepas solat, fa idza qudiyatis salatu, bila selesai saja solat, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtagu min fadlillah, cari daripada kelebihan Allah Ta'ala. Sebab apa yang Allah Ta'ala berikan dekat dunia ni daripada rezeki itulah kelebihan Allah Ta'ala berikan pada siapa yang dikehendaki. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kenanglah Allah Ta'ala, sebutlah, ingat Allah Ta'ala dengan banyak, moga-moga kamu akan berjaya. So kat situ dia terangkan jalan masalah fantashiru, keluarlah bertebaran, bukan tunggu rezeki datang. Bukan tunggu rezeki datang, tapi keluar, cari. Pasal ini kita kata yang mana Allah Ta'ala berikan gambaran berkenaan maruah dalam masalah pencarian rezeki tadi, mesti keluar, bukannya tunggu. Sebab tu nanti kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, kalau diterangkan dari ni nanti berkenaan dengan tajuk, Nabi kata lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi. Kalau kalian semua bertawakal kepada Allah Ta'ala, berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama razaqat tayr, nescaya Allah akan beri rezeki kepada kamu macam beri rezeki kepada burung. Yang burung ni Nabi kata taghdu khimasan, dia keluar tembuluk dia kosong, wa taruhu bitana, dia pulang tembuluk dia penuh. Tapi dalam hadis tu dia beri gambaran tentang burung tu dia buat apa? Keluar. Dan keluar pagi, balik petang. Maksud dia dekat sini yang kita katakan pencarian itu adalah mesti. Asbab untuk mendapatkan rezeki itu kena dapatkan. Okay. Dan Allah Ta'ala firmankan dalam surah Az-Muzammil, surah Muzammil ayat 20. Allah Ta'ala katakan wa al-gharuna yadribuna fil ardi yabtagun min fadlillah. Dari golongan lain yang bermusafir di bumi Allah, di bumi mencari dari kelebihan Allah. Ini berkenaan dengan tajuk peringanan hukum qiyamul lail, yang asalnya disuruh secara wajib. Mesti bangun seluruh malam kecuali sedikit, ataupun separuh malam atau kurang separuh malam. 2/3 malam ke, separuh malam ke, ataupun ni 8 jam, 6 jam, 4 jam. Itu Allah Ta'ala perintahkan. Tapi bila mana Allah Ta'ala lihat pada umat Islam ketidakmampuan tu, itu Allah Ta'ala ringankan hukum. Kan ada orang yang Allah Ta'ala sebut, ada orang yang musafir di jalan Allah Ta'ala. Ada orang sakit, ada orang musafir mencari rezeki Allah Ta'ala, mencari kelebihan Allah Ta'ala. Ini maksud dia Allah Ta'ala berikan satu benda alasan yang munasabah untuk seorang tu tak dapat larat untuk bangun malam dengan banyak kerana mencari rezeki, maka itu adalah dibenarkan. Kat sini faham. So, maksud dia Allah Ta'ala mengiyakan mana pandangan yang baik bagi orang tu membuat kerja, mendapatkan rezeki di muka bumi ini. Okay, dan Allah Ta'ala nyatakan surah Al-Baqarah ayat 198, Allah Ta'ala nyatakan laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tiada kesalahan ke atas kamu untuk mencari kelebihan daripada Tuhan kalian. Ini berkenaan dengan tajuk bila orang pergi haji, kan. Dan pergi haji tu, kalau anda kata mereka nak menyaga, bawa barang-barang untuk jualan, tidak menjadi masalah. Ini dalil dia. Lepas tu ada orang kata macam, awak nak pergi haji ibadat ke nak pergi menyaga? Tak, dua-dua sekali. Allah Ta'ala izinkan dua-dua sekali. Mana dalam ibadat tadi perniagaan tu dibenarkan. Mana orang tu mencari daripada kelebihan Allah Ta'ala dengan cara yang halal. Kat sini Allah Ta'ala kata tak salah kamu cari kelebihan Tuhan kamu. Demikian juga surah An-Nisa ayat ke-29, Allah nyatakan illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Mana Allah Ta'ala haramkan makan harta satu sama lain kecuali ia adalah perniagaan daripada redha meredai di antara kalian. Ni maruah, maksudnya kita dapatkan harta orang dapatkan duit kita, atau kita dapatkan duit orang dapatkan harta kita dengan cara yang redha meredai, bukan dengan paksaan, bukan dengan ugutan, bukan dengan tekanan, desakan. Dan Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai'a. Allah Ta'ala telah menghalalkan akan jual beli. Ya? Dan Allah Ta'ala nyatakan surah Al-Anfal ayat 29, fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba. Maka makan daripada apa kalian perolehi. Dengan usaha pergi berjihad, dapat harta rampasan perang, halal lagi baik. Okey, ila ghairi zalika, sampailah kepada selain itu. So maksud dia dalam ayat ni semuanya
gesaan ataupun panggil dorongan untuk seorang manusia tu keluar mencari rezeki. Dan tidak ada di situ sebarang keaiban. Bahkan tidak ada di situ sebarang penglihatan yang tidak elok. Macam kadang-kadang banyak orang dia salah faham bila mereka lihat orang mencari rezeki, berusaha untuk mendapatkan harta. Banyak orang kadang-kadang bila bab nak bersihkan jiwa, dia anggap bahawa pemorehan harta tu adalah salah. Dekat sini kita kena faham, kalau manusia semua sekali berfikir sedemikian, maka negara atau masyarakat tak akan bergerak. Semua orang tak nak bekerja. Semua orang tunggulah rezeki Allah Ta'ala. Semua orang rasakan kalau bekerja tadi rasa macam berdosa. Sebab menyaga. Itu masalah dia. Sebab memang betul kita tak nafikan dalam penyagaan, dalam usaha kita mencari rezeki, kita akan mula bertembung dengan manusia yang lain. Kemudian mungkin ada di kalangan pertembungan tadi kita jadi tak puas hati. Mungkin orang aniaya kita aniaya orang. Itu sentiasa akan berlaku. Namun begitu, dalam pandangan agama, agama tak pernah tunjukkan benda itu buruk. Bahkan itu ujian bagi kita. Kita ditipu oleh orang dalam perniagaan, orang tipu kita dalam perniagaan, jual beli dan sebagainya. Itu benda tak boleh kita lari. Memang Allah tak jadikan itu sebagai mehnah ataupun perkara-perkara yang pasti akan berlaku bila mana seorang tu terlibat dengan tajuk perniagaan atau mencari rezeki. Mesti akan ada tak puas hati, mesti ada rasa ditipu atau rasa menipu dan sebagainya. Tetapi bukan bermaksud kita tinggalkan langsung. Sebab kalau manusia tinggalkan skop untuk mencari rezeki tadi, maksudnya orang tu dia nak cari rezeki, dia ambil upah daripada orang atau sebagainya, kalau dia berhenti tindakan tersebut, maka ekonomi tak bergerak lah. Orang yang menggali bijih tak gali bijih, orang yang menempa besi tak menempa besi, orang yang bertani tak beli cangkul, orang yang bertani tak tanam pokok, lalu dia tak jual, kemudian orang yang nak makan mana? So masyarakat akan statik, tak bergerak. Sebab tu pencarian rezeki tersebut menghidupkan akan kehidupan manusia ni untuk berjalan. Sebab kita akan ada hubungan dengan orang lain, beli dengan orang, dapatkan faedah orang dapat faedah dari kita. Sentiasa benda tu adalah kebaikan sebenarnya. Sebab tu Allah Ta'ala tak pernah jadikan benda berkenaan sebagai benda yang tak elok. Allah Ta'ala nyatakan, wandur kama ya'muru bil iktisad fi sarfi. Itu dalam kes mendapatkan harta, memang Allah Ta'ala perintahkan untuk seorang tu dapatkan harta dengan cara yang betul, tidak dengan cara yang salah. Keluar mencari rezeki itu adalah mesti, dan juga dia kena mendapatkan kita panggil sumber-sumber yang halal tadi daripada semua laluan-laluan dia. Tidak ada tercela, ulama tak tercela. Dan bahkan dalam hadis Nabi SAW pernah sebutkan macam seorang yang meniaga kan, kita kalau ikut meniaga ni orang cari untung je lah. Tapi Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi nyatakan at-tajiru sadiqul amin, seorang peniaga yang benar lagi amanah. Seorang peniaga benar lagi amanah. Dia meniaga tapi dia benar dan amanah. Ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, wasyuhada, orang mati syahid, wassalihin, orang-orang soleh. Maksud dia orang yang berniaga, dia cari rezeki, cari makan. Dan arti kata lain, kalau berniaga ni kita nak untung je lah. Kan kita jual barang kita nak harta orang, kita nak duit orang. Sebab tu kita lakukan barang kita, sedapkan masakan kita. Apa lagi? Kalau kita jual barang ke perabot, cantikkan perabot kita. Dan kemudian buat perancangan untuk sebarkan lagi perniagaan tersebut. Ini memang betul. Memang manusia akan fikirkan bila kita berniaga ni sibuk nak cari rezeki lah. Betul. Tak salah. Tapi dalam masa yang sama, jika pencarian tersebut beriringan dengan sifat-sifat yang mahmudah. Semua kat sini Nabi sebut dua je. Nabi sebut dua. Itu apa? Sadiq, benar, amin, amanah. Dua ni ada pada orang yang menjaga tadi. Maka dia dapat balasan di hari akhirat nanti, dia akan bersama dengan para nabi. Ini benda besar. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah An-Nisa ayat 69. Allah Ta'ala nyatakan, wa man yuti'ir rasul wa man yuti'illah war rasul. Ya, siapa yang mentaati Allah dan juga Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka mereka itulah bersama orang Allah Ta'ala nikmat ke atas mereka. Minan nabiyyin, di kalangan para nabi, wasiddiqin, golongan siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan juga orang yang soleh. Maksud dia itulah golongan yang Allah Ta'ala beri nikmat, yang kita tiap-tiap hari minta siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan tafsiran bagi yang betul dan tepat untuk alladzina an'amta 'alaihim yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fatihah. Kita buka surah An-Nisa ayat 69. Tengok macam mana cross reference dua surah yang berjauhan.
berlainan, turun waktu berbeza. Tapi dalam surah An-Nisa ada penjelasan siapakah golongan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan solihin. Dan Nabi kata, dan dikatakan apa? Dalam ayat itu, wa hasuna ulaika rafiqa. Maka itulah sebaik-baik teman. Dan bahkan Nabi SAW ketika baginda nak wafat, kan Aisyah radhiyallahu anha ceritakan baginda memburus mulut baginda dengan kayu sugi yang Aisyah telah lembutkan. Lepas tu Aisyah radhiyallahu anha dia kata tidak ada benda yang paling menggembirakan dia adalah berbanding dengan Allah Taala satukan air liur dia dengan air liur Nabi SAW pada ketika saat kematian baginda SAW. So Aisyah gigitkan kayu sugi tersebut dan Nabi gosok mulut baginda, kemudian baginda angkat tangan. Dan setengah riwayat sebut Nabi menyebut Allahumma ma'ar rafiqil a'la. Ya Allah bersama teman yang tertinggi. Siapa teman tertinggi Nabi maksudkan? Kalau bukan dia macam dalam Al-Quran surah Nisa kata wa hasuna ulaika rafiqa. Sebaik-baik teman untuk seorang tu berada maka adalah bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada juga solihin. So sekarang ni orang yang menyaga. Dan tak kira menyaga brisket ke daging kan, jaga itik ke menyaga apa sekalipun, dia bukan telah hilang panggil ruang untuk mendapat syurga. Bahkan lebih dekat lagi. Cuma cabaran tu besar lah. Cabaran tu besar. Untuk kita jujur, barang kita tak elok, kita nak cakap tak elok. Macam ni cakap tak elok kan. Macam saya kata, saya tengok macam dekat Yaman dulu, benda ni biasa berlaku. Macam, wallahualam, orang Melayu tak boleh ke? Boleh kot. Mungkin ada kot orang jujur, tapi kita jarang jumpa. Macam saya ingat dulu dekat Yaman dulu, kalau kita pergi beli barangan, penjaga-penjaga Yaman ni, dia boleh kata apa tau? Dia kata aku punya barang ni tak elok lah, kau pergi kedai sebelah. Kita nak beli barang dia, kita dah pegang dah barang dia, kita tengok ni kan nak beli, dia boleh kata apa? Kita tanya macam mana? Dia kata tu macam tu lah, tapi kualiti tak elok sangat, kau pergi kedai sebelah. Kedai sebelah tu bukan kabilah dia pun, bukan kabilah dia, tapi dia boleh untuk halakan kita pergi beli dengan orang lain. Sebab apa? Sebab dia tak nak barang yang kita beli tu kan tak elok dan dia tak suka, dia tak nak. Tak nak kita balik rumah tak puas hati, rasa menyesal beli kat dia. Ini sikap yang kita kata ialah ini yang mungkin Nabi kata al-imanu yaman. Iman Yaman. Wal hikmah yamaniyah, hikmah Yaman juga. Iman Yaman, hikmah yamaniyah. Dan bila Nabi sebut tentang iman ni Yaman, kita boleh lihat benda berkenaan pada orang Yaman. Yang bangang tu adalah 3-4 orang. Kan? Itu tak boleh lari. Semua benda kita beli apa benda sekalipun kan. Macam apa pisang standan, ada satu standan tu ada 1-2 tak elok tu tak boleh buat apa. Tapi dalam masa yang sama, maksudnya sikap majoriti. Majoriti tu adalah macam tu. Dia boleh tak kisah, dia kata tak apa, tak kisah. Benda tak ada masalah. Jadi sikap tersebut yang kita nak fahamkan sekarang, dia ambil dari mana? Dan Nabi sebutkan satu perangai mereka tu, kelembutan mereka. Kedua tajuk dia kalau kita dia seorang yang beriman, dia seorang yang bertakwa, memang itulah sikap yang patut kita ada. Mana dia penyaga tapi dia sadiq amin. Kan? Jujur, kan? Benar dan juga amanah. Tidak ada sebarang penyelewengan. Dan ini juga masalah pekerjaan kita. Kalau kita kerja sekalipun, pun sama kita dapat benda yang sama. Bila kita bermuamalah dengan satu syarikat, kita kerja dengan pertubuhan ke, dengan apa sekalipun, badan mana-mana sekalipun. So jujurnya kita, amanahnya kita tu pun boleh mendapat benda yang sama. Sebab balik pada asal kita ni orang upahan. Macam orang yang menyaga, dia menyaga barang. Kita menyaga apa? Menyaga kita punya keringat, kita punya tenaga kita, buah fikiran kita. So tapi dalam masa tersebut kena ada jujur lah. Kena ada sikap adalah jujur lagi amanah. Tak ada salahnya untuk kita mendapat benda yang sama. Sebab amanah, sikap amanah kita tu memang Allah Ta'ala akan balas dengan kebaikan. So sekali kalau penyaga yang menyaga barang, yang totally orang akan pandang dia menyaga barang mesti nak untung je lah. Mana ada orang menyaga nak rugi? Mana ada orang nak menyaga rugi? Tapi bila orang tersebut, kalau dalam dia menyaga tadi, 2 sifat tadi dijaga. Jaga 2 sifat tu. Jangan tipu barang. Kalau tak sedap, cakap tak sedap. Kurang sikit lah. Saya ingat macam ada macam orang Malaysia ni kan, kadang-kadang menyaga makanan, toke tu duit ada, tapi dia tak erti masak. Ni jaga-jaga sikit. Siapa yang upah orang masak, tapi awak tak pandai masak, masalah. Sebab bila tukang masak lari, awak tak boleh masak macam dia masak. Ada kat rumah saya, ada satu kedai tu, dia buat kuih kungfu, sedap betul. Saya pergi beli kan, sekali pergi beli berbungkus. Satu hari lepas bah kuning berlaku, kan banjir kuning tu kan,
Yang air naik belah Kelantan ke Pantai Timur. Lepas tu sampai ke Thailand pun naik air. Jadi pekerja-pekerja dia, tukang masak tu datang daripada Patani. So dia balik kampung, tak balik datang balik dah. So, jadi kedai tu saya pergi beli makanan. 3-4 kali lah dia masak kan. Tak, dah lain, tak sedap. Saya pergi, tak sedap. Lepas tu kali ketiga saya beli ke kedua saya beli. Saya tanya bang, kenapa rasa tak serupa? Saya beli dulu rasa sedap. Ni sekarang rasa lain macam sikit. Dia kata sebenarnya pekerja saya dah tak balik. Dia kata balik ke Thailand, tak datang balik. Jadi payahlah sikit dia. Jadi tengok kat sini asas dia. Sebab balik pada asal. Kalau dia kata memang benda berkenaan, dia patut cakap lah. Dia kata ini saya masak, bukan lagi pekerja saya dulu. Cubalah try. Kalau dia kata nak baiki, bagi tahu. Kan lebih baik daripada 3-4 kali orang beli dalam keadaan benda tersebut tak dijelaskan. Rupanya tukang masak yang sama telah tidak ada lagi. So rasa pun tak sedap. Tapi kita dah makan, takkan nak pulang balik. Ini amanah yang patut ada. Maksud dia dalam kes upahan ke kerja ke apa sekalipun, jangan kita menipu. Jangan kita berbohong. Mana maruah, kita maruah makan walaupun benda tu sikit, tapi dengan maruah, dengan kejujuran kita, Allah Ta'ala akan beri ganjaran yang sangat hebat. Ini dalam masalah kita mendapatkan rezeki. Okey. Maksud ini yang menggerakkan ekonomi. Bakal orang yang buat bihun tak buat bihun. Orang yang tanam padi tak jual padi dia. Tak ada rasa nak mendapatkan rezeki. Dia buat kerja untuk diri dia saja. Ataupun orang yang lain yang tu tak nak dapatkan hasil duit untuk beli barang. So secara tak langsung ekonomi akan statik. Sebab ekonomi itu berdasar kepada dua tadi lah. Satu, pencarian rezeki. Kedua, pembelanjaan rezeki. Dia kata wanzur kaifa ya'muru bil iktisadi fil sarfi. Lihatlah bagaimana Allah Ta'ala perintahkan untuk bersederhana seorang itu dalam mengagihkan akan rezeki dia atau membelanjakan rezeki dia. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Isra ayat 29. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha ila kullal bast. Dan jangan kau jadikan tangan kau terpeluk dekat tengkuk kau. Maksud dia macam tu. Tak nak langsung lepas. Tapi jangan buka sehabis-habisnya. Nanti patah kau dapat malu mahsura. Nanti kau akan duduk dalam keadaan sesal. So basically memang Allah Ta'ala suruh kan. Bila dan Quran Karim sebutkan berkenaan dengan infak. Dan nanti ada ayat Baqarah 219 tu. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Dan mereka kata apakah mereka patut infakkan. Qulil afu. Katakan hai Muhammad, apa lebihan. Nah, Islam memang suruh kita berkorban, membelanjakan harta kita, tapi tidak suruh habiskan. Dia berkadar-kadar juga. Maksud dia kita kata bukanlah kalau kita berikan lebih salah, tak. Memang kita tahu bahawa dalam konsep ni kadang-kadang orang miskin ni dia mempunyai perasaan berderma tu lagi besar daripada orang yang kaya. Saya ingat almarhum abang saya, dia jaga parking dekat area Rasta. Kedai Rasta tu kan, dekat TTDI tu. Jadi dia parking tu kira dia jaga, dia maintain daripada owner, kemudian dia kutip lah untuk parking tu RM1 per entry. Dia cakap apa? Lagi besar kereta lagi payah nak bayar. Lagi besar kereta lagi payah nak bayar. Saya pun macam lah, kalau ikutkan lah orang yang kaya tadi kan, apa yang dihilang? RM1. Contohlah macam kita, katakan kita masuk tandas, dia tulis kita 30 sen. Dalam poket kita ada duit lebih. Kita orang tu buat kerja pun bukanlah kerja yang senang pun, nak menghadap dengan najis orang, bersihkan tandas tu. Jadi benda yang berat juga. Tapi kalau katakanlah kita beri lebih sikit, bagi lebih, tak rugi apa pun. Actually tak rugi. Kita bagi macam lebih daripada apa sepatutnya tu, tidak semudikan masalah apa-apa. Di barat lain. Di barat diorang paksa. Maksud dia macam kes tips tu, duit tambahan pada okey, kita beli makanan kan, makanan restoran, tips tu wajib. Bahkan ada orang yang belajar dekat US cerita, setengah-setengah tempat dia orang makan kan, pekerja tu kejar minta tips. Sebab tak ada, dia kata asal gaji dia terlampau sikit kan, tips tu lah yang untuk tambahan. So itu cerita apa dia orang kata, maksud dia tips tu dia orang nak sangat. So tapi bagi kita umat Islam kan, memang hatta kalau kita berhutang pun kita bayar lebih, memang itulah di antara sasaran agama. So kita lebihkan tak salah. Tidak salah kita melebihkan. Bahkan kita beri lebih daripada sepatutnya tak menjadi apa-apa problem kan.
Kadang-kadang kita tengok macam orang apa, kerja Grab kan, hantar food, hantar makanan dan sebagainya. Betul kan, lepas daripada kita dah dapat makanan, ke hujung tu kan kita bagi star. Kan kita boleh tips. Kalau kita katakanlah kita okey, dia datang hantar barang makanan kita, katakan RM5. Dan itu dah tolak-tolak campur dengan apa yang apa Grab dah ambil. Kemudian dia dapat sikit je. Kalau tambah RM1, RM2, apa salahnya? Bagilah lebih sikit pun. Cuma kadang-kadang benda ni Wallahualam, macam almarhum abang saya cerita tu kan. Saya mungkin kita tak pernah kaya. Jadi kalau kaya tu kita tahulah. Yang tak kaya ni kadang-kadang macam itulah. Dia hambur duit dia macam tak kisah. Ada tak ada sudah. Tapi kalau orang yang kaya ni, dia ada perasaan masalah sikit. Memang, tapi ya, macam saya sebutkan, bukan habiskan semua. Tapi kalau tak luar harta anda untuk bagi lebih kepada orang, kan? Macam tadi masuk tandas ni kan, kalau dia bayar 30 sen, kita bayar 50 sen ke? Bayar 50 sen ke? Lebih sikit. Tak salah pun. Itu tak menghilangkan harta kita keseluruhan. Tapi pada orang macam abang saya cerita tu, macam saya faham lah, macam kereta mahal tapi masuk parking yang berjaga, dia tak nak bayar. Makin kaya makin kedekut. Wallahualam, tahu kenapa? Dia jadi macam perasaan dia. Mungkinlah memang Allah jadikan manusia ni diuji dengan apa benda dia lebih. Orang ada harta diuji dengan hartanya. Orang ada kekuatan dengan kekuatannya. Orang yang ada ilmu dengan ilmunya. Itu kita tak boleh nafikan. Mungkin dengan keadaan orang yang kaya tadi, dia perasaan bakhil tu tinggi sikit banding orang miskin. Kita tak faham juga, tapi benda tu macam tu. Kadang-kadang kita bagilah sedekah lebih, tak ada masalah pun. Kita tak rugi apa. Pasal bahkan sedekah kita tu kan simpan akhirat. Apa kita rugi? Kalau kita punya duit dalam bank, katakan ada apa, RM50,000, RM100,000 kan. Kalau kita bagi orang macam Grab je kan, lebihkan sikit RM4 ke RM3 ke, dia datang hantar makanan. RM3 daripada RM10,000. Apa nilai dia? Apa nilai dia sebenarnya? Tapi lah macam saya kata lah, ini benda ni boleh cakap oleh orang miskin saja. Orang tak ada. Orang yang ada, dia mindset dia lain sikit. Wallahualam. Ini jaga-jaga. Sebab sebenarnya dalam pengagihan harta, betul tak patut kita boros. Pasal nanti kita akan rasa sesal. Tapi dalam masa sama ialah pengagihan tadi kita kena faham. Pasal baru ni ada satu video tau. Start PKP tahun lepas. Diorang bezakan macam mana duit bila bagi pada orang miskin, bagi orang kaya. Okay, bila bagi pada orang kaya, dia ambil duit tu, simpan cek tu tak ke mana. Ya, duit dia pengarah ni, pengarah itu, ni RM10,000, ni RM20,000. So duit tu kan tak pakai pun. Duk diam kat situ. Kalau kita bagi dia cek pun, cek yang potongan untuk apa, cukai potongan sekian kan, dia tak pakai pun benda tu. Tapi kalau kita bagi pada orang miskin, dia akan gunakan belanja ke sini, beli sekian. Orang ni bila dia bayar pada orang, contoh macam buat roti, duit tu akan jadi pusing pula untuk pekedai roti, pekedai jual tepung. Pekedai tepung pula akan ada pula gajikan orang lagi. So dia akan pusing. Pusingan tu akan berlaku. Mana dengan duit tu tadi masuk pada tangan orang miskin, dia akan bergerak. Waktu Islam sebenarnya bila kita sebut tentang zakat, sebenarnya tujuan dia adalah supaya ekonomi bergerak. So kalau orang kaya menyagalah barang apa dia nak. Tapi kalau miskin tak ada duit nak beli, tak berjalan lah. Duit tak ada nak beli macam mana? Dia jual barang. Tawaran murah kan. Tapi yang ni tak ada duit. So macam mana dia akan bergerak? So barang akan bertimbun. Tapi tak ada siapa yang mampu beli. So sebab tu bila kita ada zakat tadi kan, dapat duit. Sebab tu zakat ni kena diserah pada orang yang miskin tu dengan bentuk harta tu, bukan dengan tukaran nilai. Contoh macam belikan mesin ke, jadikan sewa rumah ke, tak boleh. Kita kena jadikan benda berkenaan dapat pertangan orang tersebut, dan dari situ ekonomi akan bergerak. Walaupun kita tak nafikan memang ada orang yang tak pandai mengurus harta, bagi duit kan, dia akan habiskan dengan masa sangat cepat. Tapi kat sini ini panduan dia. So menginfakkan harta tersebut, ini kita kata cara pengagihan. Allah Ta'ala suruh kita lepas kita dapat harta, belanjakan harta tadi. Tapi dalam masa yang sama kena bersederhana, tengok-tengok juga. Tapi jangan kedekut lah. Kedekut jangan. Berjaga-jaga je. Berjaga-jaga je, simpan sikit-sikit tak apa. Tapi kalau kata kita jadi kedekut kan, macam kes tadi kan, nak parking kereta kan, orang tengah panas sebagainya kan, tunggu. Walau betul lah kita kata saya boleh parking sendiri. Dan gila orang tu datang kan, pegang tiket kan, dia macam apa, suruh ke belakang. Actually tak rugi apa pun. Kalau kita kat Indonesia, kita tengok kat sana, pusing U-turn pun ada orang tunggu. Pusing U-turn ada orang tunggu, pergi sini ada orang tunggu. Tapi yang bawa kereta tadi, dia tak ada rasa macam kedekut. Dia keluar siap-siap duit. Dia tanpa cakap banyak. Nah, kalau kita ni mesti tanya, apa nak kutip duit?
Saya boleh reverse sendiri. Kenapa nak sibuk-sibuk ambil duit saya? Orang tu cari makan, bagilah. Kan? Tak rugi apa pun. Sifat belas kita kepada orang berkenaan, moga Allah Ta'ala belas kasihan pada kita. Sekarang kita tahu sebab kita masih ada semua benda. Kalau Allah Ta'ala tarik daripada kita, segala apa yang kita ada, dia kita faham. Bila orang tak berada, kena kesempitan, mencari rezeki yang cara tersebut, baru kita faham. Kita memang sekarang ada orang cari makan dengan apa? Jual mangga asam boy dekat simpang-simpang, ada jual macam-macam. Tak ada tu salah. Dia cari benda halal. Daripada dia mencuri, baik dia cari makan dengan cara yang halal. Kenapa kita nak rendah-rendahkan? Cuma kita kat Malaysia ni mungkin kita kata macam kerja-kerja tertentu tak dapat harga yang betul. Macam angkat sampah di US, harga 36,000 US tau. Mana 3,000 US sebulan. Kita kali 4, 12,000 lah sebenarnya. Kuasa beli tu sangat tinggi. Dia benda tersebut. Tapi sebab tu yang diorang suka bawa pekerja asing. Kita kat Malaysia punya tu jugalah. Kita tak ada, kita nak kedekut untuk panggil pekerja asing cari rezeki di Malaysia. Tapi benda ni kena faham. Sebab kena perlambatkan pekerja asing di Malaysia, toke-toke yang ada duit ni tadi, dia cari alternatif yang murah. Macam bila buat construction, nak murah, cari pekerja Bangladesh dan sebagainya. Kalau mati tak payah bayar. Kalau jatuh bangunan kan, macam baru ni kan, jatuh nilai jatuh tu, tak payah layan sangat. Bagi duit sikit-sikit, tak ada siapa nak saman. Tapi kalau rakyat Malaysia sendiri, panjang cerita. So last kali diorang tak nak obligation, tanggungjawab. Itu masalah kita. Masalah kita adalah masalah lari tanggungjawab. Yang berniaga lari tanggungjawab. Yang pemerintah pun ada juga lagi kadang-kadang kan. Lepas ada penjaga tolong dia kempen bagi duit untuk kempen pilihan raya, dia semua sekali bagi. Ini masalah. Sebab basic dia pasal kita kata rezeki tu memang boleh. Halal buat je lah, tak ada masalah. Orang tu datang kan, buat contoh macam katakan longkang kita sumbat. Dia letak harga contoh macam lubang jamban kita sumbat. Dia letak harga RM180 kan untuk cabut. Jangan tanya banyak lah. Awak tak nak buat. So buat sendiri tak reti. Bila orang tu datang buat, then okey lah. Itu cara ekonomi berpusing, Pak. Pusing ekonomi tu macam tu. Kita izinkan orang menyaga dan sebagainya. Jadi kat situ akan ada timbul masalah duit tu akan berjalan. Inilah ekonomi sebenar. Tapi macam kita lah, pengagihan tersebut kena perhatikan betul. Okey. Jadi Allah Ta'ala nyatakan surah Furqan ayat ke-67. 67 Allah Ta'ala nyatakan tentang sifat orang-orang yang ibadur rahman kan, hamba Allah Ta'ala yang hamba Tuhan yang penyayang. Yang Allah sebutkan sifat. Bila orang kata siapa wali Allah, buka kat ayat tu. Antara sifat mereka adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang bila mereka menginfakkan harta, mereka tak membazir. Taklah membazir sangat. Dan juga tidak juga mereka kedekut. Tengah-tengah. Dia tak boleh kedekut sangat. Tak boleh. Kan? Kedekut sangat tak boleh. Berjaga-jaga. Okey. Tapi sampaikan rasa macam saya cakap separuh orang kadang-kadang contohnya bila nak infak pada keluarga sendiri, punyalah kedekut, astagfirullahalazim kan. Kalau pergi benda lain kan, dia beli barang pelik-pelik. Jadi je. Tapi kalau untuk belanja bagi keluarga tu, alah kedekut lah, haula wala quwwata illa billah kan. Terkadang orang bazir tak boleh, tak patut, tapi tidak boleh kedekut juga. Wa kana baina dzalika qawama, dan dia di antara itu, di antara melampau membazir dengan tidak membazir tu, dia pertengahan. Sebab basic dia apa? Kalau sekiranya orang yang harta dia banyak, dia membazir, boros, lama kali dia akan miskin. Ini circle balik hilang lah. Pasal bila dia miskin, dia tak ada contribution kepada masyarakat balik. Dia akan mula dalam masalah pekerjaan. Dan biasa orang yang telah berbiasa dengan pekerjaan yang mudah, untuk dia pusing balik jadi daripada bawah tu payah. Sangat susah lah. Dan sampai ada saya ingat dulu saya jumpa. Saya jumpa kali kedua. 2 kali saya jumpa abang tu. Second time waktu saya pindah sini. Kali first time saya jumpa dekat Kota Damansara. Saya naik taxi. Grab, betul. Kali dua kali ada kan. Okay. The first time saya naik tu dengan pak mentua saya. Dia panggil nama dia Yusof Cina. Tak tahu lah siapa orang yang pernah naik dengan dia. Dia ceritakan waktu saya naik dengan pak mentua saya, dia cerita dia pernah gila. Pernah gila kejap. Sebab dia punya duit juta-juta habis dalam masa berbulan je. Ketika ekonomi krisis ekonomi tahun 97 98 kan. 97. Ketika tu juta-jutawan dia habis. Duit dia banyak. Dia kata dia pernah cakap dengan isteri dia, duit kita ni 7 keturunan takkan habis. Dia cakap dengan isteri dia. Dia macam kisah dalam surah
Dan surah Al-Kahfi itulah. Kan yang lelaki yang dua lelaki yang ada kebun tu. Seorang tu ada 2 kebun yang sentiasa keluar hasil. Kan dia masuk kebun dia. Lepas dia kata dengan kawan dia kata aku ni lebih baik dari kau, lebih banyak harta dari kau, lebih mulia teman-teman. Dia masuk kebun dia, wa dakhala jannatahu, dia masuk kebun dia. Wa huwa zalimul nafsi, dan kan dia zalim diri sendiri. Dia kata qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dia kata aku tak rasa akan binasa semua ni. Ni semua kekal ni, tak akan binasa. Lepas tu dia up lagi teruk. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imah. Aku tak rasa kiamat akan jadi. So manusia yang duduk dalam keadaan kenikmatan berterusan, dia tak ada timbul tajuk pengharapan kepada kiamat. Dia akan rasa dunia ni sustain. Faham tak? Yang akan mencari jawapan. Kenapa aku susah? Kenapa Allah Ta'ala tak tolong aku ke? Ini orang yang susah. Yang dia tanya ada doa tak dapat. Kenapa? Jumpa ustaz, kenapa saya doa tak dapat? Ustaz pun kata Allah Ta'ala bagi siapa dia nak. Dia tak bagi pun tak apa. Sebab bagi itu harus. Kita doa wajib. Allah bagi harus. Dia tak wajib bagi pada kita apa yang kita nak. Pasal dia ada aturan yang terbaik bagi segala kehidupan diri kita. Sebab tu para sahabat Nabi SAW, majoriti mereka sebelum zaman Umar bin Khattab jatuhkan Rom dan Parsi. Sebelum Rom Parsi jatuh, majoriti para sahabat lah miskin. Sedangkan mereka paling mukmin. Kalau orang tu kata beriman akan kaya, bohong. Seriously, saya kata bohong. Banyak orang kadang gunakan alasan tadi. Saya kaya sebab saya beriman. Subhanallah, Allah tak uji awak lagi kan. Perasaan tersebut. Sebab bila kena sekali keadaan yang berbeza, awak boleh faham. Sebab jawapan dia bukan situ. Sebab dunia bukan tempat kekal. Dunia tempat ujian. So Allah tak nak bagi pada hamba ni. Senang. Itu ujian. Bagi pada hamba satu lagi, kesusahan. Itu pun ujian juga. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fajr kan. Surah Al-Fajr. Ayat 16, 17 ke? Ya. Surah Al-Fajr. Fa'amal insan. Okay. Surah Al-Fajr ayat 15. 15, 16. 16. Allah nyatakan ni perangai manusia. Bila dapat baik, dapat buruk. Apa dia jadi? Allah nyatakan fa'ammal insan, depa manusia ini. Idza mabtalahu rabbuhu, bila menguji dia siapa? Tuhan dia uji dia. Fa akramahu wa na'amah. Tuhan dia muliakan dia dan nikmatkan dia macam-macam. Fa yaqulu rabbi akraman, dia kata Tuhan aku muliakan aku. Tuhan aku sayang aku. Wa amma idza mabtalahu, adapun sebaliknya bila Allah Taala uji dia juga, faqadara alaihi rizqa, Allah sempitkan rezeki dia. Tu dia angkat kepala dia kata fa yaqulu rabbi ahanan, dia kata Tuhan aku hina aku, tak sayang aku. Kalla, Allah kata tidak sekali-kali. Allah tak jawab apa? Kalla. Bukan macam tu. Sebab balik pada asal, ada manusia yang Allah Ta'ala uji dengan kemiskinan, tapi dia di hari akhirat yang paling cepat sekali, paling awal sekali masuk syurga. Dia ujian, senang susah tu ujian. Bukan masalah sayang atau benci. Benci dan sayang Allah Ta'ala tidak berkait dengan harta yang awak dapat. Ini basic yang kena jaga sikit kan. Pasal kita kata benda ni yang susah lah. Baik saya kata susah. Dan saya bukanlah nak bantai orang kaya mana-mana ni. Orang kaya ustaz bantai kami je malam ni. Tak. Sebab basic dia itu yang bahaya yang kita kata pasal orang yang berharta tadi. Kadang-kadang dia ada perasaan macam tu. Sebab bila dia tidak berkeperluan, dia kurang nak belajar berdoa. Pasal dia kata, minta simple je. Istighfar 3 kali, astagfirullah. Projek dapat. Dia bukan kaitan itu. Apa anda dapat tu ujian. Orang tak dapat ujian, awak dapat pun ujian. Dua-dua adalah ujian Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tengok dari situ adalah mana awak pergi dengan ujian berkenaan. Yang susah atau senang tadi kan. Awak buat apa dengan ujian tersebut? Sebab pada orang yang susah ujian dia, kesusahan dia tadi menjadi peningkat darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dia bersabar. Dan orang yang kaya pula, kemurahan dia ataupun rasa ketidakbergantungan dia dengan harta yang dia ada tadi. Yang tak rasakan bahawa harta ni akan kekalkan dia. Macam Allah nyatakan apa? Tentang tajuk apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah pada orang lumazah. Yang kerja dia mencaci, mencerca kan? Yang sentiasa mengadu domba. Kemudian alladzi jama'a malan wa addadah. Orang yang menghimpunkan harta lalu menghitung-hitungnya. Kemudian yahsabu anna malahu akhladah. Dia rasa harta dia akan kekalkan dia.
Ni kan dia rasa harta kekal. Ni masalah dia. Kena cakap tak jaga. Sebab apa? Sebab I kaya, I boleh bayar. Kan? Kalau orang tak puas hati, I bayar. Kan? Sentiasa konsekuensi dia. Saman langgar, I bayar. Sebab apa? I ada duit. Dia rasa tak ada, dia tak ada rasa keperluan kepada Allah Ta'ala. Itu panggil istighna. Kan? Kita patut rasa kaya, tapi kepada selain Allah Ta'ala. Bukannya kepada harta kita. Bukan kerana harta kita ada, kita rasa kaya. Itu bahaya yang kena jaga. Jadi sebab tu, bila kita kata ekonomi bergerak dengan cara tadi. Bila yang kaya ada sifat belas bagi pada miskin. Yang miskin ni beli barang, dia pusing balik. Tak pernah rugi awak bersedekah. Sebab tu Nabi kata, ma naqasa malum min sadaqah. Tidak akan kurang harta bersedekah. Sebab apa penelitian? Harta tak kurang. Kalau kita dah ada RM100, bagi 50. Tak kurang pula. Kenapa tak kurang pula? Kurang lah kan? Tak kurang. Sebab harta kita, macam Nabi definisikan dalam Sahih Muslim, bila Nabi terangkan tentang alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, melalai kamu perbuatan membanyak-banyakkan harta juga anak pinak sampai kamu masuk kubur. Kamu zurtumul masuk dalam kubur. Okay. Nabi sebut, Nabi kata yaqulu ibn Adam, berkata anak Adam tu, seorang anak Adam tu kata, mali hartaku. Ni maksudnya aku punya laptop ni, aku punya ni, aku punya. Kan? Benar Nabi kata, walaysa laka ya ibn Adam min malika, tidak untuk kau anak Adam daripada harta yang kau ada tu, illa ma akalta fa afnait, kecuali apa yang kau makan kau habiskan. Ini harta kau. Wa ma labista fa ablait, apa yang kau pakai kau lusuhkan. Bagi kasut sampai rosak, tu kau punya. Keluar sampai koyak, tu kau punya. Dan sampai tak ada orang nak dah. Dia kalau elok lagi orang nak je kan. Jual bundle pun laku. Okey. So wa ablait. Kemudian wa ma qaddamta fa abqait, dan apa yang kau kedepankan upfront. Itu dengan sedekah, lalu kau kekalkan dia. Maksud dia bila kita jumpa harta kita nanti dekat akhirat, harta kita masih ada. Sebab tu Nabi kata, ma naqasa malum min sadaqah. Takkan kurang harta daripada sebab sedekah. Takkan kurang harta dari sebab sedekah. Maksudnya apa kita sedekah sini, kita jumpa akhirat nanti. So kita tak pernah lost anything. Tapi kalau kita gunakan atau duit tu hilang kat sini, hilang. Ataupun kita pakai, kita beli barang, habislah. Dia akan habis. Itu maksud sebenar bila kita faham kat situ. Sebab tu sifat-sifat kedekut ni jaga-jaga sikit lah. Saya faham kadang-kadang betul ada orang minta sedekah. Kadang-kadang mungkin orang tu sindiket ke apa sebagainya. Kita benda tu orang tak tanya kita. Tak tanya kita sindiket ke tidak. Rasa nak bagi. Kalau rasa macam kita panggil apa? Macam nak kita, kadang saya buat jugalah. Dengan budak-budak yang jual kismis tahfiz Quran tu kan. Dia kata saya tahfiz Quran. Tak saya buat apa? Saya panggil budak tu, saya kata, awak hafal surah apa? Dia sebutlah surah Sajadah, surah Yasin, surah Al-Mulk, surah sekian. Saya tebuk lah. Saya bagi 5 soalan. Dia jawab betul 5, saya bagi RM50. Satu soalan RM10. Kalau tak boleh jawab langsung, saya tak bagi langsung. So dia kata dia belajar tahfiz Quran. Saya tanya surah apa dia hafal, dia sebut. Memang ada budak dapat. Saya test memang ada dapat. Saya tebuk-tebuk lah. Baca ayat awal sambung. Baca ayat sekian sambung. Ada yang boleh hafal. So kita bagilah. Encourage dia supaya dia menghafal lagi. Kurang-kurang nanti kalau dia fikir, kalau macam ni dapat, lain kali aku buat macam ni, orang tanya soalan. Mula-mula macam tu. Memang kita daripada asal dalam agama ni, tak usah fikirkan masalah ikhlas tu dengan kosong. Kan, kita nak ikhlas, tak ada pun kecuali Allah Ta'ala. Tak. Allah Ta'ala suruh kita kejar syurga. Jauhi neraka. Walaupun pada diri kita kata macam ini, makhluk, takut apa? Allah suruh takut. Bila kita iman, dengan Allah suruh takut. Syurga tak, Allah suruh kejar. Macam orang kaya lah, orang kaya depan masjid. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, lepas kita punya kelas hari ni, insyaAllah ada makanan kat luar. Silalah ambil seorang satu bekas. Nak ambil lebih pun tak apa. Nasi mandi kambing, mandi kambing. Lepas tu bayangkan, ni kita, Allah Ta'ala ada contoh yang terbaik. Bayangkan jemaah masjid keluar, tawaran diberikan oleh orang kaya tadi, seorang pun tak ambil. Ataupun orang kata macam, tak apalah, dah kenyang lah, tak perlulah. Agak-agak apa perasaan orang kaya tadi? Ini pasal pada Allah Ta'ala misal baik. Sebab ada hadis Nabi sebutkan. Nabi kata, man la yas'illah yaghdab alaih. Siapa tak minta pada Allah, Allah murka pada dia. Kita manusia ni, kita minta, manusia menyampah. Tapi kalau Allah Ta'ala, Nabi kata apa? Nabi kata, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa tak minta Allah, Allah Ta'ala murka pada dia. Jadi bayangkan macam dia, Allah Ta'ala tawarkan macam-macam, kita kata, tak maulah. Ataupun Allah Ta'ala ugut dengan neraka. Tak takutlah.
Kita kalau anak kita apa main cucu kita kan kata, "Tok rotan kang." Rotan lah. Agak-agak macam perasaan. Bayangkan Allah ada contoh yang terbaik. Sebab tu kita kena faham bila tawaran Allah Taala, permulaan kita kejarnya. Tapi cinta akan datang kemudian. Cinta ni dipupuk. Cinta Tuhan, cinta Allah ni dipupuk dan dibela. Bukan tiba-tiba satu hari terus cinta. Kita mula kena rindu dia, kena rasa dia, kehadiran dia, merhatikan kita setiap hari, setiap waktu. Dapat lihat kepada penmakbulan doa yang diberi pada kita. Kesusahan kita, kesempitan kita, dia lapangkan. Orang berdoa, dimakbulkan. Benda tu membuahkanlah hati kita perasaan cinta kepada dia. Sikit demi sikit. Tapi permulaan kena jadi hamba yang patuh lah. Kalau kita tak patuh pada dia, macam mana mungkin hati kita akan lembut? Ni kita jaga sikit sebab kepatuhan tak ada. Itulah iblis gagal. Gagalnya iblis bukan dia tak kenal Allah Ta'ala. Gagalnya iblis adalah kerana apa? Tak patuh perintah Allah Ta'ala. Kenal Allah Ta'ala tu satu benda. Patuh perintah dia satu benda yang lain. Patuh satu benda yang lain. Sebab kita kata bila belajar macam Asmaul Husna, fiqh Asmaul Husna yang sekarang tengah berjalan dekat apa? Dekat Al-Khadim kan. Jadi kita baru sampai tajuk ke-7 kot. Tajuk terakhir kita bincang baru ni berkenaan dengan semua nama Allah Ta'ala adalah yang terbaik. Tapi ketika perbincangan sebab memang kita kata dari segi sudut asal masalah mengenal Allah Ta'ala dengan nama dia, kita kena tahu bahawa sudut nama tu ada ubudiyah, pengabdian diri. Bila Allah Ta'ala kata aku ni penyayang, so kita kena ada reaksi dengan nama tersebut. So Allah Ta'ala Tuhan yang menjadikan kita kata aku macam ni, so kita patut ada reaksi. Bukan kita okey mana boleh kita okey je macam tu. Aku maha mengampunkan kan, ana ghafur kan, ghafur Allah Ta'ala kata afu, sifat aku memaafkan. So bila Allah Ta'ala bagi tahu pada kita sifat dia, dia nak dari kita apa? Reaksi. Tak ada reaksi itu salah. Dan reaksi itulah ubudiyah kita. Mana mungkin banyak orang kadang-kadang belajar mengenal Allah Ta'ala, tapi ubudiyah dia hilang. Pengabdian diri tak ada. Tak ada relate. Kenal macam saya ingat kan ada apa? Habis lepas saya pergi bawa jalan jumpa orang pelik-pelik. Dia zikir-zikir tu dia kata dalam hati ni bersinar. Berkilau kan, zikir tu nampak hati tu macam berlian. Betul tak gila? Ingatlah sekali jumpa tu kan tahun 2005. Okey lah dah berlian lah. Lepas tu apa jadi? Saya tak habis pasal dekat situ hanya kenal. Yang kita nak sekarang ni adalah start lepas kenal. Allah Ta'ala dia ciptakan kita dengan dua sebab. Satu, kenal dia, betul? Dalam surah At-Talaq ke-12. Allah cipta kita untuk kenal dia. Tapi dalam masa sama jangan lupa surah Az-Zariyat ayat ke-56 yang Allah Ta'ala cipta kita untuk abdikan diri pada dia. Ubudiyah tu kena ada. Sebab tu kena ada reaksi kan. Kita kata benda ni penting, sangat penting. Sebab kita kata benda tu dipupuk. Jadi kepatuhan itu dibina dahulu. Lepas tu nanti cinta tu akan datang. Dia bukan kita kata cinta tu anugerah Allah Ta'ala. Ya, tapi sejauh mana kita ambil asbab. Banyak mana kita usahakan, banyak mana kita menangis untuk berjumpa dengan dia. Itu benda penting. Okey. Surah Furqan 67 berkenaan dengan infak tadi. Wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil af. Surah Al-Baqarah 219, dan mereka bertanya pada kau wahai Muhammad mengenai apakah patut mereka infakkan. Ni Islam letakkan. Orang kena infak harta. Allah tak kata apa? Qulil af, katakan hai Muhammad lebihan. Lepas kau dah pakai, isteri kau pakai, anak kau pakai, sekian-sekian pakai, semua sekali ada lebih. Itu infakkan. Pembelanjaan tu pada lebihan. Pasal harta zakat. Zakat berlaku pada harta lebihan, bukan harta yang tak ada lebih. Mana ada zakat diwajib pada harta semua sekali? Tak ada. Harta lebih harta tersebut baru kena zakat. Kurang daripada tu tak kena zakat lah. Ini Allah Ta'ala tak paksa kita untuk berkorban. Walaupun kita melebihkan orang lain ke atas diri kita adalah bagus dan juga baik. Elok kan, benda digalakkan. Namun begitu bukan benda tersebut kemestian. Itu tambahan kalau kita tak jadikan hati kita kuat. Kita buatlah, tapi jangan kerana nak meniru-niru. Banyak orang kadang kita meniru-niru. Lepas tu tunggu pula orang puji. Lepas dah buat tu kan, tak ada siapa puji aku ke? Tu masalah juga. Pasal kita kena faham, perbuatan kita tu sebenarnya adalah yang sepatutnya berlaku bukan sebab kerana kita meniru-niru. Bukan tiru-tiru orang. Bukan hanya tiru-tiru. Tak. Kita kena faham konsep betul kenapa kita buat benda berkenaan. Nak redha Allah Ta'ala. Kenapa buat untuk redha Allah Ta'ala? Sebab Allah sayang aku balik. Itu betul lah. Jadi macam kes tadi kan, begikan semua harta. Macam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia infakkan harta dia ketika Nabi suruh untuk pergi infak.
Dia tak tinggalkan apa benda. Kosong. Omar tinggal separuh. Mana dia bawa pada depan Nabi SAW sejumlah harta. Nabi tanya dengan dia, apa kau tinggal untuk keluarga kau? Dia kata seumpamanya. Tanya Abu Bakar, dia letak semua sekali. Apa tinggal untuk keluarga? Allah dan Rasulnya. Tapi sikap atau sifat tadi kan, tidak dipaksa ke atas kita untuk buat. Sebab tu Allah Ta'ala letakkan peraturan dekat sini dalam surah Al-Baqarah 219. Bila mereka tanya engkau, hai Muhammad, apa mereka patut infakkan, belanjakan. Supaya ialah, perbelanjaan tadi macam kita kata akan menjana ekonomi. Lepas tu yang tuan-tuan dengar kan, bantuan rakyat lah, perhatian rakyat kan. Sebenarnya duit tadi bila diberi pada orang, dia belanjakan, maka pusinglah ekonomi balik. Itu je. Kalau orang tak ada duit nak belanja, yang menyaga nak jual kat siapa? Jual Elio, senyum. Kan? Buka buku 35. Ada sanggup. So basically perlu pada pusingan. Sebab tu duit tu bila sampai, dia akan jadi pusingan. Itu ekonomi. Cuma dalam pembelanjaan tadi kita kata yang Allah Ta'ala perintahkan kita, yang jadi wajib kat atas kita adalah apa lebihan. Benda yang dalam keperluan kita tidak Allah Ta'ala paksa kita untuk agihkan. Sebab kita bimbanglah, kita pula jadi lepas pula bukan orang yang menginfak harta, orang diinfak harta kepadanya. Jadi terbalik pula. Kita bukan menginfak tapi kita diinfak. Okey. Wandur kaifa yanha anis sarfi fi ma la yahillu sarfi fihi. Okey, tapi lihat juga bagaimana Allah Taala larang pula untuk janaan ekonomi. Okey, menjana ekonomi ni, perbelanjaan orang-orang yang berharta ni jangan hala pada tempat yang haram. Sebab kita tak nak benda tu merebak dalam masyarakat. Perbelanjaan kepada benda yang tak elok ni akan bertambah-tambah. Yalah, kadang-kadang betul lah kita suruh nak tengok drama kan. Drama Korea ke apa, kita suruh nak tengok. Tapi dengar sini. Bila kita belanjakan duit kita, contoh macam kata kalau orang tu belanjakan duit untuk bawa drama dari luar negara masuk ke Malaysia. Itu belanjaan tadi. Tapi benda tu, belanja tadi kan, dibuat atau buat konsert ke. Tahu tak konsert yang dibuat di Malaysia ni? Dia mesti cari penaja. Penaja pertama sebelum tiket dijual tu, untuk bawa penyanyi tu daripada K-pop kan, K-pop ke K-pop ke, datang daripada sana, datang ke Malaysia. Bayar. Penaja pertama tu biasanya syarikat perniagaan ni, syarikat ini, orang kaya tertentu yang sponsor. Yang duit dia lebih. Mesti ada duit lebih lah, duit sangat lebih. Duit yang sangat lebih dibelanja ke situ. Itu masalah. Berarti dia menyebabkan timbul ataupun merebaknya sikap ataupun kerosakan dalam masyarakat. Sebab tu Allah larang kita pada infak harta tadi pula, kita belanjakan harta kita, tengok belanja kat mana. Kalau belanja kepada benda yang haram, maka haramlah kedudukan dia. Pada apa yang tak halal, Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Anfal ayat 36, memberikan gambaran berkenaan dengan orang yang infak harta pada keburukan, atau ini kepada orang kafir yang belanjakan harta dia untuk merangi Islam. Allah nyatakan fasanfikunaha, mereka akan menginfakkan hartanya, menginfakkannya itu harta tersebut, thumma takunu alaihim hasratan, kemudian harta tu tadi akan jadi ke atas mereka sebagai apa? Penyesalan. Dia sesalah kau tak buat kat situ. Kan, thumma yughlabun, kan mereka akan ditewaskan. Dan mereka lepas belanjakan kepada memerangi Islam, dan mereka akan menyesal, lepas tu mereka akan ditewaskan. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua sudut tadi. Sebab ekonomi, kepada yang halal ada, kepada yang haram tidak. Cara cari makan pun yang halal ya, yang haram tidak. So benda itulah yang menyebabkan pergerakan ekonomi masyarakat. Tapi dia bukan bergantung pada satu industri sahaja. Kita sebenarnya kalau kita belajar bab ekonomi, kan industri kita ada banyak, industri utama kan, industri pembuatan, perkilangan. Dia industri yang paling kuat sebenarnya menyokong rakyat sebenarnya adalah industri utama, terutama bab penanaman makanan. Yang kita sekarang ni macam banyak orang kadang dia rasakan ekonomi tu naik bila ada kereta. Buat kereta tak salah buat kereta, tapi kena jamin rakyat punya makanan tu jangan hilang. Sebab kita kata kalau lapar-lapar, kalau kita tanam beras kan, kita tak kaya lah, tak boleh lah bergerak laju daripada kereta tak laju, daripada sekian ke sekian lambat sampai, tak ada hal, tapi kita tak mati. Tapi kalau kereta kita banyak, tapi makanan industri utama kita habis, boleh tak bayang apa jadi masyarakat kita? Takkan nak jilat kereta, bukan kenyang pun. Dan buat kereta cantik-cantik jilat, kenapa tu? Lapar. Mana boleh jilat kereta jadi kenyang? Dekat sini kadang-kadang percaturan ataupun nilai dalam ekonomi tadi benda yang utama. Pasal orang makan tiap-tiap hari. Orang tak beli kereta tiap hari tau. Sebab tu kenapa syarikat kereta terpaksa barui benda yang diorang buat supaya mendatangkan kepada minat orang yang dah pakai kereta dia tukar baru. Katakanlah semua orang dah beli kereta dan tak nak beli kereta baru. Dia nak jual kat siapa? Jual kat mana? Perik Marih.
Dan negara-negara dunia sekarang banyak dah buat kereta. Vietnam pun dah keluar kereta sekarang. China lagi banyak kereta. Semua orang keluar kereta. Dulu kan kita dua lah, syarikat, tiga lah. Campur dengan Eropah, Jerman tu. Atau Perancis. Kemudian kita ada Amerika Syarikat. Itu kita Jepun. Jepun dua tiga jenama. Lepas tu sekian. So, jadi itu. Sekarang ni dah banyak dah. Semua negara nak keluar kereta. India lama dah. Kan. Lori Tata tu. TATA tu kan. Itu adalah lori buatan India. Walaupun asal punca dia. Syarikat Britain, England. Buka kilang di India. Untuk murahkan kos. Tapi in the end lepas tu lama-lama dia tak boleh sustain, dibeli oleh orang India, last sekali buatan India, made in India. So jadi benda macam ni kena perhatikan balik sebab makanan adalah benda utama. Bahkan bila Nabi SAW ceritakan berkenaan dengan kisah datang Ya'juj Ma'juj, Dajjal dan sebagainya, Nabi sebutkan berkenaan satu keadaan nanti bila umat Islam nanti dikepung oleh musuh, dan makanan tak ada, lalu ketika tu kepala lembu akan jadi lebih mahal banding 100 dinar. Bayangkan 100 dinar. 100 dinar, nak tahu berapa jumlah dia? Saya cuba beritahu. 1 dinar 4.25 gram emas. 4.25 gram kali dengan 100. 425 gram emas kali dengan berapa sekarang? RM200. Betul? Saya bagi 200 harga. 85,000 tu. 85,000 kalau saya bagi 200. 1 gram emas 200. Nilai tu lebih mahal dari 85,000. Kita baru dapat kereta kan dengan sebiji kepala lembu. Bila mana makanan habis. Jadi makanan ni penting sebab kadang-kadang Amerika Syarikat dan sebagainya, diorang menggunakan cara tersebut, cara memegang hasil mahsul makanan dunia. Kalau kita sekarang ni kan macam apa, gandum tanam di mana pun, di Kanada ke, di Australia ke, gandum tu US dah pajak. Peniaga-peniaga yang ada tu semua dia dipajak. Tak payah belilah, memang tak boleh dah beli. Diorang tak boleh jual sebab diorang US pajak berapa tahun dah. So diorang cuma teruskan tanam je. Cuma dalam masa sama kan dah kaya siap-siap. Nak kena faham. Okay, US tak kisah rugi kat situ. Untuk pajak semua sekali gandum dunia, dia tak kisah. Sebab dengan pajakan tersebutlah diorang boleh menguasai tanah Arab. Kuasai mana negara-negara dunia ketiga yang tak ada makanan. Afrika. Jayalah dia pegang itu. Mana kita invest dalam mengawal makanan dunia, kemudian kita kuasai apa hala tuju negara tersebut. Tanah Arab utama ialah macam bila banyak orang fikirkan kata tanah Arab ni apalah, pemimpin tanah Arab tak berani, tak sekian kan. Diorang tengok kesan apa jadi bila sekatan ekonomi dibuat kepada negara-negara dunia ni. Kan contoh macam Iraq baru jadi kes waktu tahun perang Teluk Pertama dulu kan. Ketika kena sekatan ekonomi, rakyat dia kan yang budak-budak mati kerana tak ada ubat dan sebagainya, 1 juta dalam setahun. So bila benda ni berlaku pada satu buah negara, sekatan ekonomi punya kesan, tak ada makanan. So benda ni yang menjadikan sebab anda tengok negara-negara yang ada sekarang ni yang masih sustain, tak jatuh lagi, mereka fikir patriotik pada rakyat. Kalau dia buat gunanya lebih sikit, US sekat makanan, yang mati rakyat dia, bukan kita. Kita sedap lah cakap apalah kan. Diorang ada percaturan tersendiri dan diorang rasakan perbuatan diorang tidak cakap tu pasal takut rakyat mati adalah patriotik untuk menyelamatkan nyawa. Kita ni akan katalah apalah, menakut, sekian. Awak tahu tak, makanan diorang tu dah lama. Ini punca dia kesilapan dulu. Kita ada kata yang sekarang ni kenapa nak buat. Sekarang ni kalau kita boleh sustain makanan tadi, ya boleh lah. Sebab tu kenapa US kan, dia pastikan macam Mesir atau Sudan. Macam Sudan dia pecah dua. Dulu ada Sudan waktu saya pergi tahun 98, Sudan satu je. Sekarang Sudan ada dua, utara selatan. Sudan selatan sebenarnya subur. Sangat subur. Diorang dah menghampiri khatulistiwa. So kawasan tersebut memang kita kata gandum ditanam dengan banyaknya. Bahkan sebenarnya kalau Sudan tanam gandum dengan betul, Mesir tanam gandum dengan betul, US tak boleh kawal dah negara-negara tanah Arab. Tanaman tu cukup untuk seluruh tanah Arab. Tapi itu sebab tu dia orang pecahkan, pastikan Sudan sentiasa bergaduh. Mesir pula sentiasa berlaku pemberontakan, pengulingan kerajaan supaya tak sustain, tak stabil. Bila tak stabil, macam mana pemimpin yang ada tu nak fikir tentang masalah nak menyelamatkan umat Islam yang lain. Pasal rakyat dia sendiri pun dia tak boleh selamatkan kalau sekiranya berlaku apa-apa. Sebab tu kena jadi tengok-tengok sikit. Dalam ekonomi kita tahu kan, pergerakan ekonomi tu berlaku dengan cara cari rezeki, cara belanja rezeki.
Tapi dalam masa sama kita kena perhatikan juga tambahan berkenaan masalah hasil mahsul negara tadi. Maksudnya yang industri utama itulah sebenarnya yang paling besar. Yang kita boleh selamatkan keadaan kita kalau apa berjadi. Dulu saya ingat waktu zaman saya pergi Sudan dulu, ketika tu Sudan tak kisah dengan apa US buat. US kenakan sekatan. Tapi ketika tu dia punya Umar Hassan al-Bashir, dia ni punya slogan atau kata-kata dia ketika itu adalah nahnu na'kul mimma nazra'. Kami makan apa kami tanam. Wa nalbas mimma nasna'. Kami pakai apa kami buat. Maksud dia pasal diorang tanam kapas. So diorang industri kapas tu diorang buat benang, buat kain, buat baju. Kan dia tak takut, kami tak takut pada Amerika. Itu boleh cakap ketika itu. Tapi sekarang dengan pecahannya orang ni kata suas hatilah sekian-sekian sebagainya, mimpin ada masalah ni, masalah tu, korupsi. Dia pandai, dia naikkan korupsi sebagai nombor satu. Masalah akhlak yang baik, akhlak yang lain, masalah arak ke judi ke zina ke dan sebagainya tak di-highlightkan langsung. Supaya orang nampak indeks bagi masyarakat tu baik atau tidak adalah rasuah ada tidak. Itu je. Itu nombor satu. Kita kan suka rasuah. Tapi kadang-kadang orang terlupa. Kan? Orang ni bersih. Tapi dia tak ikut perintah Tuhan yang lain. Sama je. Takwa ni bukan masalah rasuah je. Kan? Bukan rasuah je. Takwa ni daripada semua benda yang haram. Ya? Riba contohnya kan ada. Itu benda-benda yang termasuk dalam perkara yang merosakkan negara. Baik. Wallahu a'lam. Macam biasalah kita tengok kalau ada soalan. Okey. Mohon sebab-sebabkan. Alhamdulillah barakallahu fiik. Yap. Okey, bagi tip orang yang jaga tandas. Nanti bos dia kata dia seorang lap duit Ustaz. Sebab masuk tiket, tak ada tiket. Tak, kita lebihkan lah. Kita bagi lebih lah. Maksud dia kita bagi lebih. Maksud dia kalau sepatutnya tiket tu 30 sen. Kita bagilah RM1. Kata lebih untuk dia. Cakap yang tu je. Makin kaya makin kedekut. Setuju Ustaz melalui pengalaman. Awak kaya awak kedekut ya. Okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, mohon pencerahan. Ada tak hadis akhir zaman mata wang tak laku? Ya. Emas lebih berharga? Salah. Sebab orang ramai sekarang labur emas dan simpanan. Salah. Siapa labur pada emas, ikut kepada hadis Nabi SAW, akan sampai nanti satu masa nanti. Sekejap Hello, Assalamualaikum. Ya. Mana? Ni sekarang tengah kuat online share. Sikit saya call share depan ni. Okey, insyaAllah. Okey. Salam. Okay, bos telefon. kena berhenti jap. Okey, dia sini. Okey. Sebaliknya, janji Nabi SAW adalah Sungai Furat akan menyurut, menimbulkan gunung emas. Ni terbalik tau. Akhir zaman bukan emas yang lebih bernilai. Tak. Akhir zaman semua mata wang akan hilang nilai. Sebab tu yang saya sebut tadi tentang kepala lembu lebih mahal daripada 1 dinar. Sebab makanan akan jadi tajuk. Orang akan bahkan Dajjal akan kuasai orang dengan cara masalah tanaman. Dia pergi tempat orang, dia kata sekian orang sembah dia tumbuk, dia cakap hujan turun, kemudian tumbuh apa tanaman akan banyak, binatang akan gemuk semua sekali. Siapa lawan cakap dia jadi kena kontang. Itu tajuk dia, masalah makanan. Itu yang lebih berharga, bukan emas. Emas akan hilang harga. Dengan hadis Nabi sebutkan, nanti akan keluar gunung emas. Gunung emas besar, yang mana gunung tadi bila keluar, semua orang akan menyesal kumpulkan emas. Percaya cakap. Sekarang ni ialah bila jadi tak tahu tau. Sekarang ni letaklah duit awak dalam tu. Tapi sebenarnya terbalik. Ikut hadis Nabi SAW, emas akan tiada nilai lagi. Pasal akan dikeluar. Bumi akan muntahkan segala isi kandungan perut dia. Emas perak akan keluar daripada dalam bumi. Benda tu yang akan menyebabkan tidak bernilai lagi emas. Akhir zaman nanti emas akan hilang nilai. Okay. Orang kaya kalau kikir gaji pekerja dia pun bayar minimum. Itu betul juga kan. Sebenarnya kalau dia nakkan productivity, dia patut fikirkan tentang pekerja dia happy. Maka akan ada productivity. Kalau bagi kerja ciput, pekerja dia kerja sementara larilah. Lepas tu dia kena recycle balik. Ambil pekerja baru, lepas tu kemudian kena hantar kursus, kena hantar sekian. Itu yang benda dia tak fikir. Kita dalam kes korporat ni kadang dia suka touch and go.
Diorang tak nak sustain. Dia tak kisah orang tu hilang, pasal dia akan ambil yang baru yang kena bayar dengan murah. Ambil pekerja baru. Tapi lupa sebenarnya kos ketika latihan dan sebagainya tak dapat dengan pekerja yang sama, yang berpengalaman. Aku lagi tu jaga sikit. Tanya ustaz, seorang yang belanja kata handbag lebih mahal daripada keperluan, boros ke? Kalau dia memang kaya kan, sini lah kena berpadanan. Kalau contoh macam dia beli barang yang mahal tadi, infak dia kena banyak lagi lah. Kalau dia infak sikit, barang simpanan dia banyak, itulah orang yang kita kata tadi, dia kumpulkan harta dan membilang. Sedangkan kalau ikutkan sebenar, kalau dia nak pakai benda yang elok, tak salah. Tak salah untuk pakai benda yang elok. Tapi namun begitu, nilailah diri anda, banyak mana anda infak. Kalau sama level kan, infak dan juga belanja tu sama level, okey lah, tak ada masalah. Sebab sukakan pakaian elok, sukakan kasut elok, dalam agama tak salah. Nabi kata innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah Ta'ala indah, suka keindahan. Bahkan Allah Ta'ala suka lihat pada hamba-Nya kesan nikmat dia. Sebab Nabi SAW bila tengok para sahabat Nabi kan pakai baju ni, Nabi kata kenapa tak pakai yang elok? Sebab Allah Ta'ala suka dilihat pada hamba-Nya kesan nikmatnya. So jadi patut kita pakai elok, tak salah lah. Cuma infak kita kena lebih jugalah. Tak apalah pakai benda mahal, tapi infak pun berganda lah. Berpadanan kita pakai dan kita belanja. Sama kan? Ini sedekah 50 sen. Belanja kan? Harga jam 120,000. Saya pernah sebut ni dalam satu kelas. Lepas tu ada seorang abang tu, dia contact, dia mesej saya. Dia kata, mana ustaz tahu? Saya tahu tu bukan sebab apa. Dulu kawan saya, dia beli yang Panerai Luminor. Yang jam tu, jam tu kalau yang original dia 60 ke 120,000 harga. Kawan saya beli yang replika, pakai kat Yaman dulu 4,500. Kita pun 4,500 mahal juga tu kan. Lepas tu kata 4,500 mahal ni. Dia kata kalau yang original 60 ke 120,000. Saya tengok sekali dekat Pertama dekat ni, dekat Sungai Wang. Ada kedai dalam Sungai Wang tu. Kan ada kedai gunting rambut lah, apa benda kan, lorong-lorong dia banyak, ada biru, kuning, hijau kan, merah. So ada satu lorong tu, saya tengok kedai tu jual. Pengawal dia, ni cermin, pintu. Pengawal dia kat luar kedai satu, dalam kedai satu. Sebab jam tu kalau mau pecah buat lari ke, 120,000. Serius. Kan? Ni masalah dia lah. Jadi balik pada asal, berpadanan lah. Kita kena faham harta kita tu, kalau kita infak, dia akan habis. Kalau kita infak, dia akan jadi simpanan akhirat. Itu Nabi kata, tiada untuk engkau wahai anak Adam daripada harta engkau kecuali engkau makan, engkau habiskan. Itu harta engkau. Engkau pakai, engkau lusuhkan, dan engkau kedepankan, engkau upfront, dan engkau simpan hari kiamat. Itu yang kita patut kejar. Baik pandai. Maksudnya kalau kita banyak belanja untuk diri kita, pahala ada. Tapi tak sama dengan kita simpan hari akhirat. Itu je lah. Okay. Macam Haji Bakhil, 1 sen pun dia minta balik. Okay. Lah, kadang gitulah. Benda nyimak. Kenal Allah satu benda, patuh perintah sebelum lain. Betul. Ustaz sebut tadi, pengajian fiqh Asmaul Husna tadi dekat mana? Tak apa jelas. Oh, dekat ni, dekat Al-Khadim. Pergi dekat Al-Khadim, AK Media, Al-Khadim Media memang ada kelas. Kita dah masuk kelas yang ke-7. Kelas ke-7. Tak masuk lagi nama-nama. Dia pasal kitab fiqh Asmaul Husna tu, dia punya penjelasan fiqh ambil 18 tajuk. Lepas 18 tajuk, dan baru dia masuk pada Allah, Ilah, Rabb, Rahman, Rahim dan sebagainya. Dia masuk lepas daripada tajuk ke-18. 18 tajuk pertama khas untuk fiqh saja. So kat situ yang tajuk masalah benda ni ditekankan, alhamdulillah. Siapa nak tengok boleh tengok situ dekat AK Media, Al-Khadim Media ada situ. Okey, okey, terima kasih siapa yang share. 240 ringgit. Okey, gram. Bila gram apa emas tu 240 tu sama 84,000. Kali 200 lah. Itu banyak baik. Duit digunakan bukan simpan bau seronok, sedekah untuk diri sendiri dan keluarga untuk menunjukkan betul. Sebenarnya kalau kita bagi harta tersebut, kita pakai kan, kita rasa benda tersebut. Kalau kita duk simpan ni kan, tengok seronok lah, tapi hati sakit juga. Mana ada simpan duit tak masuk hospital? Ada simpan duit hospital tak masuk, tak sakit. Mana ada. Harta tak kekalkan kita. Tapi itulah, kita belanja, gembirakan diri kita boleh, gembirakan keluarga kita boleh. Seorang sahabat Nabi SAW pernah sebut, dia kata, aku ada harta lebih ni ya Rasulullah. Kan nak buat apa lagi ni kan? Dah sedekah dah ada lebih lagi.
Nabi kata anfik ala nafsik. Infak atas diri kau sendiri. Dia kata dah infak, dia kata Rasulullah ada lagi ni. Ada dia banyak kan. Dah belanja diri sendiri pun dah puas. Dia macam apa lagi nak buat? Nabi pun kata apa? Ummaka wa abak. Infaklah pada mak engkau, bapa engkau. Ukhtaka wa akhak. Pada saudara perempuan kau, saudara lelaki kau. Thummal adna fal adna. Kemudian infakkanlah kepada siapa lebih dekat, lebih dekat. Maksudnya dia infakkan kepada keluarga lah. Memang Alhamdulillah Allah Ta'ala letakkan keluarga nombor satu. Tapi orang kita keluarga yang berat sekali. Dalam Quran sebut, yang mula-mula kita infak harta ni walaupun kita sayang, dawil kurba dulu. Lepas tu wal yatama wal masakin wabni sabil wasail wa fi riqab. Dia ujung sekali. Sedangkan yang pertama tu adalah dawil kurba. Tapi tu berat. Itu paling berat. Manusia paling berat nak infak pada keluarga sendiri. Pada yang lain tu mudah je. Pada keluarga minta pinjam, kawan minta pinjam laju je keluar. Adik-beradik minta pinjam, Allah kan. Ini kecil dulu dia buat macam ni kat aku. Semua keluar. Jaga sikit baik. Okey baik ustaz, jazakallahu khair. Okey baik, alhamdulillah. Okey kita berhenti sini. InsyaAllah nanti kita sambung kemudian. Cuma tengok macam mana susunan minggu depan. Kalau dia kata kita dah start masuk itu, kita bincang lah sama ada kita nak teruskan tajuk ni untuk lagi 4 tajuk, ataupun kita terus tukar balik kepada fiqh muyassar. Allah Ta'ala lapangkan kita semua daripada wabak penyakit dan jadi kaum Islam kita di seluruh dunia semua selamat daripada bahaya, dan kita dapat insya-Allah nanti untuk datang masuknya Ramadan dan dalam keadaan bersedia untuk beribadat. Kerana semua masjid dan surau dah dibuka-buka oleh semua jabatan agama Islam dan dah diiklankan, dan alhamdulillah teori konspirasi yang kata Dajjal nak keluar dan sebagainya gagal. Dan memang benda ni bukan baru. Dia baru ni ada mesyuarat di Al-Khadim. Jadi Ustaz Usini nasihatkan kepada sebahagian kawan-kawan kita. Saya tak nak sebut tempat lah, sebab orang kadang-kadang sebut nanti orang kata malu. Tak ada malu. Ni pasal kes cerita dia nasihat berkenaan dengan tajuk teori konspirasi, berkenaan Dajjal bila nak keluar, Mahdi bila nak keluar. Dia kata, Ustaz Usini kata, saya hidup lama dah, anak hidup lama dah, dia kata kan, dan lalui pengalaman tajuk ni banyak kali. Dulu tahun 78 dia kata, 78 dulu dekat Syria. Dah lama dah orang kata Mahdi keluar. Punca dia satu kumpulan grup ni, anak dia ke siapa mimpi kata Mahdi dah keluar. Sekelang kabut. Lepas tu tak jadi apa sampai sekarang. Kemudian kat Korea dia kata keluar. Dia kata dunia akan kiamat pada tahun 2008 ke. Tak jadi apa. Yang kata 2012 tak jadi apa. Semua orang sibuk nak gatal. Kenapa? Ini ilmu Allah Ta'ala yang gaib. Tak perlu sibukkan. Dia nasihatkan oleh Ustaz Usini kepada semua kawan-kawan ikhwah yang ada, termasuk daripada mana-mana yang tak ada dalam mesyuarat tu pun. Ini saya sampaikan. Tak perlu sibuk meneka-neka siapa Mahdi, siapa Dajjal. Sibukkanlah diri kita persiapan untuk kematian kita. Sebab kalau Dajjal keluar ke, tak keluar ke, Allah Ta'ala hitung kita dengan amal kita buat. Mulut kita lafaz, tangan kita pegang, kan? Tangan kita pegang ataupun hati kita i'tiqad. Benda itulah yang akan Allah Ta'ala hitung kat atas diri kita. Bukan amalan orang lain. Bukan Dajjal keluar semua makhluk jadi masuk neraka. Bukan Imam Mahdi ada semuanya masuk syurga. Tak ada macam tu. Semua akan dihitung di atas amalan masing-masing. Baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.